Okey, Bazli. Apa khabar, Bazli? Yes, okey. Okey, baik. Dah vaksin kan? Baik, Bazli. Apa cerita ni, Bazli? Kita ada bekas juara dunia. Kita ada bekas pemenang pingat perak Sukan Olimpik di Rio iaitu Cheong Jun Hong. Tapi, apakah Bazli rasa Malaysia Swimming membuat keputusan yang tepat untuk meletakkan pair yang lain kali ini di Tokyo? Okey, buat masa ini saja pilihan yang ada untuk Malaysian Swimming kerana mereka juga perlu mengambil satu langkah yang safe, yang selamat, memandangkan hanya 4 diver saja yang qualify, dan untuk acara platform memang ada di situ Pandarela dan Leong Man Yi sahaja. Tinggal lagi secure untuk acara individu itu satu persoalan kerana kalau kita lihatkan kepada pencapaian beberapa kejohanan-kejohanan besar termasuk Olimpik Rio 2016, kejohanan dunia 2019 juga, Malaysia meraih pingat perak dalam acara 10 meter platform terjun Sri Rama. Jadi bermakna peluang Malaysia untuk meraih pingat di Olimpik Tokyo ini dijangka dalam acara yang sama. Jadi persoalan di sini, kalau Pandarela sudah masuk dalam acara yang kita letakkan sebagai sandaran pingat, mungkin boleh dikurangkan sedikit bebanan di bahu Pandarela itu dengan mengosongkan acara 10 meter individu platform. Walaupun yang meraih pingat untuk Olimpik itu Pandarela, boleh diisi atau dipertimbangkan untuk calonkan Cheong Jun Hong untuk beraksi dalam acara itu kerana Jun Hong juga sememangnya memiliki satu reputasi yang sangat besar, satu-satunya penerjun Malaysia yang pernah muncul juara dunia dalam acara itu. Tapi sikit sebelum Dayang tanya soalan kedua ni, saya nak selit sikit. Leong Man Yi sudah berumur, sudah berusia. Kita dah lama tak tengok dia meraih keputusan baik dalam acara terjun peringkat antarabangsa. Apakah pair ini sebenarnya boleh menjanjikan keputusan yang lebih baik atau mengulangi pencapaian di Rio? Keputusan yang lebih mudah untuk dibuat jika Jun Hong layak lebih awal. Tidak dalam keadaan seperti ini kerana kalau Jun Hong layak lebih awal, maka pengendali pasukan kebangsaan memiliki 3 penerjun untuk dibuat option siapa yang akan beraksi dalam acara pet event untuk Malaysia ini. Tapi sekarang ini Jun Hong belum pasti layak. Itu yang membuatkan Leong Man Yi dan Pandarela harus diisi dulu nama mereka. Kerana saya yakin walaupun nama ini diisi, masih ada masa atau kesempatan untuk mengubahkan senarai nama ini pada saat akhir. Buat masa ini sahaja pilihan yang ada oleh Malaysian Swimming untuk memastikan tiket atau acara yang sudah pun dimiliki oleh Malaysia itu sah. Ada penerjun Malaysia namanya di sana untuk bertanding. Okey, untuk Jun Hong ni kan, jikalah Malaysia Swimming ni kekal dengan pemilihan ini, Bazli, peluang dia untuk ke Tokyo memang sudah tak ada langsung, sudah berakhir ataupun masih lagi ada harapan, Bazli? Okey, sebelum saya menjawab, kita kena recap dulu kedudukan Jun Hong. Kenapa dia berada dalam kedudukan ketika ini? Kerana sepatutnya kelayakan untuk Olimpik Tokyo ialah separuh akhir. Sekurang-kurangnya perlu menamatkan cabaran di separuh akhir Piala Dunia di Tokyo, Jepun pada April lalu. Jun Hong layak ke separuh akhir tetapi perubahan peraturan berlaku kerana COVID-19. Itu menyebabkan Jun Hong yang meraih tangga ke-18. Orang kata kalau di peringkat separuh akhir itu yang tercorot sekali diletakkan dalam senarai atau kedudukan ketika ini. Belum lagi muktamad, masih lagi ada peluang kerana FINA masih mengekalkan kota 136 diver yang akan beraksi di Olimpik nanti. Tetapi kalau peluang Jun Hong untuk beraksi, saya letakkan lebih kepada untuk acara individu. 10 meter individu platform. Kerana di situ seperti saya katakan sebentar tadi, bukan saja untuk menggantikan Pandarela tetapi slot untuk beraksi di Olimpik ada 2 di situ. Jika Pandarela sudah diisi, Jun Hong masih lagi berpeluang untuk mengisi kota yang kedua. Okey, baik. Majlis Sukan Negara MSN mereka sanggup melakukan pelaburan yang besar termasuk meletakkan Cheong Jun Hong untuk berlatih bersama Yang Juliang. Apakah akan timbul persoalan di kalangan pemegang taruh, pembayar cukai? Katakan, itu satu kerugian kalau Jun Hong tak layak ke Tokyo. Boleh dikatakan seperti itu kerana projek ini hanya membabitkan Zuliang dan Jun Hong saja. Memang tidak ada dalam pasukan kebangsaan seorang jurulatih menjaga seorang penerjun. Tetapi inilah satu projek yang dianggap mampu untuk mencipta kejutan berdasarkan performance Jun Hong sebelum dia mengalami kecederaan lutut beberapa tahun yang lalu. Kita lihatkan dalam sejarah hanya Jun Hong saja yang pernah muncul juara dunia 2017
ketika itu menewaskan Si Yaji dari China 397.5 mata. Itu ialah catatan mata tertinggi dalam rekod terjun negara untuk acara 10 meter individu platform. Situasinya kita mengharapkan Jun Hong boleh mengulangi pencapaian yang sama. Kita dapat lihat sedikit saja Jun Hong di Piala Dunia di Tokyo pada April lalu apabila muncul juara pendahulu atau ranking pertama peringkat kelayakan, tetapi performance di peringkat separuh akhir berlaku sebaliknya. Buat masa ini jangan katakan projek itu gagal kerana masih ada peluang untuk Jun Hong ke Olimpik. Kita harapkan dalam tempoh Selasa sehingga Jumaat ini pengumuman FINA berpihak kepada Jun Hong. Ataupun kita harap Syafiq Putih lah boleh cipta kejutan untuk ke Tokyo. Alright, okey Bazli, mungkin ada daripada penonton kita ni yang masih lagi tertanya-tanya sebenarnya bagaimana proses pemilihan atlet yang akan ke Olimpik nanti. Adakah menerusi merit ataupun adakah dipilih Malaysia Swimming? Okey, ada dua cara sebenarnya untuk layak ke Olimpik. Bagi perenang, mereka sudah pun mencalonkan dua nama untuk tiket wildcard saya laporkan sebentar tadi. Tetapi cara pemilihan yang paling lebih tepat ialah melalui dua cara, iaitu atlet perlu layak secara merit, iaitu melepasi had kelayakan kategori A, di mana dalam sejarah renang Malaysia tak pernah ada mana-mana perenang yang melepasi had kelayakan kategori A. Jadi jika tak ada yang melepasi kategori A, ia bergantung kepada peluang yang kedua, iaitu perenang yang melepasi had kelayakan kategori B. Dalam sistem ini, Wilson Sim dan P. Jin Eun, begitu juga dengan Q Ho Yan, tiga-tiga mereka melepasi kategori B. Bagaimanapun, sistem yang dipilih ialah menerusi sistem ranking. Setiap negara diberikan tiket wildcard, dua tiket wildcard, lelaki dan wanita. Dalam kes ini, Malaysian Swimming memilih Wilson Sim dan P. Jin Eun kerana mereka menghuni ranking yang lebih tinggi, paling tinggi sekali di kalangan perenang-perenang Malaysia. Jadi Wilson dan Jin Eun akan ke Olimpik Tokyo. Okey, baik Bazli. Sebenarnya saya ada soalan yang saya terpaksa simpan terlebih dahulu kerana nak tunggu sama ada Jun Hong boleh tak ke Olimpik, tapi lepas tu soalan ini saya akan tanyakan nanti. Okey, saya tunggu apa pun soalan daripada Akbar. Dayang pun tunggu sebenarnya sebab ini panas. kena buka kamus. Baik, terima kasih Bazli. Thank you Bazli. Terima kasih banyak-banyak atas maklumat dan juga info yang telah pun Bazli kongsikan.